Assalamualaikum, nama saya Puteri Nur Akila binti Burhanuddin daripada kumpulan BA 2441A. Dalam video ini, saya akan bentangkan assignment dan ulasan artikel saya untuk subjek CTU. Tajuk yang akan saya bentangkan adalah tentang syaitan yang bernama Ashura. Isu yang akan saya bentangkan adalah yang pertama, ulasan artikel. Yang kedua, konsep Ashura. Yang ketiga, ciri-ciri Ashura. Yang keempat, sifat Ashura. Yang kelima, asal-usul kepercayaan Ashura. Yang keenam, kesan kepercayaan Ashura terhadap tamadun Cina. Yang ketujuh, matlamat Ashura. Yang kelapan, tugas Ashura. Yang kesembilan, cara mengatasi alam Ashura. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sesetengah input dan dapatan kajian ini adalah daripada buku The Origins of Evil in Hindu Mythology oleh Wendy Doniger yang menceritakan tentang asal-usul kejahatan hingga ke cara berhadapan dengan kejahatan. Dalam buku ini ada menceritakan serba sedikit tentang syaitan Ashura. Dalam tamadun Cina, sama ada dalam teks agama Buddha maupun mitologi Hindu, terdapat satu makhluk yang bernama Ashura. Ashura ini dikenali sebagai syaitan dalam tamadun Cina dan lebih kepada teks Buddha dan mitologi Hindu. Terdapat pelbagai jenis Ashura dalam tamadun Cina ini. Sesetengah dikenali sebagai Tuhan dan juga syaitan. Ada juga yang ada pada dalam diri manusia. Ashura dalam bahasa Sanskrit bermaksud ilahi atau bersifat ketuhanan. Perkataan Ashura muncul kira-kira 70 kali dalam kitab Veda. Dan kebanyakan petikan daripada perkataan itu adalah kata sifat bagi dewa-dewa seperti Dewa Indra, Varuna, Agni, Savitir dan lain-lain. Ashura dapat diertikan sebagai orang yang mampu melemparkan lawannya ataupun perkasa. Ashur dalam perkataan Ashura bermaksud daya hidup seseorang dengan kekuatan atau keperkasaan. Perkataan Ashura ini juga boleh diertikan sebagai kekuatan berdaulat. Manakala penafsir dahulu memahami perkataan Ashura ini dalam erti syaitan ataupun makhluk iblis. Perkataan Ashura juga adalah cara bangsa Cina memanggil para dewa perang Ashura. Dalam bangsa Cina, mereka kadang-kadang menggunakan perkataan ini untuk menggambarkan seseorang yang berada dalam situasi di mana mereka harus berperang terhadap sesuatu tanpa henti dan secara tidak berperi kemanusiaan. Ashura Buddha berasal dari Ashura Hindu, tetapi telah memperolehi beberapa mitos khas yang hanya terdapat dalam teks Buddha. Dalam awal kurun, perkataan Ashura adalah gelaran seperti tuan yang dapat digunakan untuk menggambarkan orang yang mulia dari raja hingga ke dewa. Kemudian Ashura berkembang menjadi makna ilahi, baik atau buruk, teratur atau kekacauan. Ashura mulai mengembangkan implikasi jahat mereka, mungkin juga kerana Ashura dikaitkan dengan agama-agama baru. Sejak 3 Masihi dan 8 Masihi, Purana dan Sutra Siva telah mengkategorikan Ashura sebagai dewa khas yang biasanya menyebabkan kerosakan dan kekacauan. Akhirnya, umat Buddha mengambil Ashura Hindu dan memasukkannya ke dalam kosmologi mereka sendiri. Mereka menggambarkan Ashura sebagai dewa yang paling rendah, tidak sopan dan tidak diingini. Ashura adalah dewa iblis yang menakutkan yang mempunyai banyak wajah dan lengan. Mereka hampir menyerupai manusia walaupun ukuran, kekuatan dan banyak alatan kelengkapannya membezakan mereka dari sekadar manusia. Mereka mempunyai kulit berwarna merah tua atau biru hijau dan rambut mereka berwarna hitam gelap. Mereka juga mempunyai 4 hingga 6 tangan dan berwajah 3 di kepalanya. Dalam beberapa tradisi Buddha,
Alam Asyura dianggap sebagai tingkat syurga yang paling rendah dan termasuk dalam kelahiran semula yang tidak bahagia. Namun, hampir mustahil bagi mereka untuk mencapai pencerahan atau mencapai tahap Buddha, kerana Asyura selalu dikawal oleh emosi mereka dan agak susah bagi mereka untuk melepaskan diri dari pusingan reinkarnasi yang tidak berkesudahan. Roh yang dilahirkan semula di alam Asyura biasanya manusia yang hidup dengan baik hingga ke tahap tertentu, tetapi mereka melakukan beberapa perbuatan jahat yang menghalangnya daripada dilahirkan kembali di alam syurga. Asyura merupakan pahlawan dan hidup mereka sentiasa dalam pertempuran. Sifat Asyura adalah mereka mempunyai ego yang besar dan selalu menganggap bahawa diri mereka adalah lebih baik daripada yang lain. Asyura mempunyai sifat tidak sabar dan memandang rendah terhadap mereka yang lemah dan lebih suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Asyura mempunyai jangka umur yang panjang, berbeza daripada manusia. Asyura juga adalah makhluk yang sukakan keseronokan, namun mereka terlalu dikawal oleh nafsu dan emosi mereka yang sangat kuat. Antara sifat tersebut adalah murka, kebanggaan, keganasan, cemburu dan keserakahan. Semua sifat ini menjadikan alam Asyura tidak diingini. Dalam kisah Jataka Buddha yang menggambarkan asal-usul perang antara dewa dan Asyura. Pada suatu masa, Asyura juga berkongsi alam yang sama dengan dewa-dewa langit pertama. Alam ini terletak di puncak Gunung Sumeru pada paksi dunia. Di lereng Gunung Sumeru tersebut, terdapat sebatang pokok besar dengan buah yang memabukkan. Para Asyura yang sifatnya kasar daripada dewa pula telah mabuk akibat memakan buah tersebut. Setelah Sakra, iaitu Raja para Dewa, memutuskan untuk menyingkirkan para Asyura yang telah kemabukan, lalu melemparkan mereka ke sisi Gunung Sumeru dan jatuhlah mereka daripada gunung itu. Apabila para Asyura sedar daripada kemabukan, mereka telah sedar apa yang telah mereka hilang. Kemudian mereka bertempur dan berjuang untuk mendapatkan tempat mereka di alam syurga semula. Sejak itu, para Asyura telah bertarung demi tempat mereka di syurga sehingga kini. Kosmologi Buddha mengakui bahawa terdapat pelbagai jenis makhluk yang hebat dan berkuasa. Jalan Asyura adalah salah satu dari 6 jalan kelahiran semula. Walaupun para dewa tinggal di alam syurga dan pada dasarnya baik hati, para Asyura pula adalah bertentangan dengan para dewa dan tersangkut dalam perjuangan yang tidak ada pengakhiran dengan para dewa. Bagi pendapat agama Buddha, 6 alam itu mewakili semua kejadian yang tidak tentu. Mereka secara tradisional disusun sebagai tempat nyata, tetapi juga dapat ditafsirkan secara simbolik. 6 alam kewujudan tersebut adalah alam neraka, alam binatang dan alam hantu sebagai tempat hukuman atas dosa-dosa sebelumnya, atau lebih dikenali sebagai karma jahat. Manakala kelahiran di alam syurga, Asyura dan manusia terjadi melalui pengumpulan pahala atau dosa karma. Kehidupan di mana-mana alam ini adalah tidak kekal kerana seseorang tidak akan menderita selama-lamanya di neraka atau menikmati kebahagiaan abadi di syurga. Kelahiran di mana-mana alam ini berdasarkan kepada karma seseorang yang pada dasarnya sebab-sebab moral yang menyebabkan tindakan yang baik dibalas baik, manakala tindakan yang buruk dibalas buruk. Pada zaman kuno Veda, iblis dibahagikan kepada 2, iaitu Asyura, musuh kepada dewa, dan raksasa yang memakan daging yang kekuatannya lebih lemah daripada Asyura dan merupakan musuh kepada manusia.
Tetapi kerana Ashura dan bukannya raksasa, hampir semua masalah kosmik adalah disebabkan Ashura. Masalah-masalah ini harus dianggap sebagai urusan dewa-dewa dan di mana manusia juga turut terlibat. Dalam kata lain, matlamat Ashura ialah untuk bermusuh dengan para dewa. Ashura juga perlu terus berjuang dan berperang dengan para dewa demi mendapatkan tempat mereka di alam syurga. Namun bagaimanapun, Ashura tidak semestinya akan terus berada di alam neraka atau terus berada di alam Ashura. Ashura juga boleh berubah ke jalan syurga mengikut karma mereka sendiri. Tetapi Ashura tidak akan mendapat tempat tertinggi kerana golongan Ashura merupakan golongan yang telah melakukan karma jahat yang berat sehinggakan mereka terjebak di jalan Ashura. Antara tugas-tugas Ashura ialah untuk mewujudkan konflik di dunia. Selain itu, tugas utama Ashura adalah dengan mengikut emosi dan hawa nafsu mereka sendiri. Asalkan mereka merasai sesuatu perkara itu perlu dilakukan olehnya, meskipun ia memudaratkan sekeliling. Ashura mempunyai sifat ganas, syarat dengan berkat, kekurangan daya, kuasa atau kekuatan. Bertekad untuk bertarung, mereka bergerak bersama karma. Pada pendapat saya, merujuk puisi di atas, Ashura juga boleh dikategorikan sebagai sifat manusia dalam konteks syarat dengan berkat, iaitu berkat di dunia. Dan kekurangan daya pula boleh diistilahkan sebagai manusia tidak boleh hidup sendirian dan memerlukan pertolongan dan dorongan. Ada juga yang beranggapan bahawa dunia moden adalah alam Ashura. Setiap orang berjuang dan bertarung, berusaha menjatuhkan satu sama lain. Alam Ashura merupakan alam yang paling rendah antara 6 alam. Dan kerana itulah alam Ashura adalah alam yang paling tidak diingini oleh sesiapa. Mengikut kajian yang telah saya jalankan, tidak ada cara bagi menghindari alam Ashura melainkan menjauhkan diri daripada karma jahat dan sentiasa mendapatkan pencerahan Buddha. Kita juga boleh menghindarinya dengan mengelakkan diri daripada melakukan perkara jahat seperti mencuri, membunuh dan perkara jahat yang lain. Kerana apabila kita tersekat dalam karma jahat, maka kita sudah tidak jauh daripada alam Ashura. Selain itu, kita juga seharusnya tidak terlalu mengikut perasaan yang negatif seperti benci, cemburu dan kesedihan yang melampau. Seperti yang telah saya katakan, tindakan dan pilihan kita akan menentukan karma kita. Seperti konsep tamadun Cina yang berkata, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Kesimpulannya, pada pendapat saya, Ashura dalam konteks ajaran agama Hindu ataupun Buddha merupakan satu ajaran yang lebih kepada melatih diri, sifat dan sikap supaya menjadi baik dan dapat mengelakkan diri daripada karma jahat. Ashura pada pemikiran saya pula pada mulanya bersifat ketuhanan atau sifat kebaikan dan ketenangan. Tetapi semakin saya mengkaji tentangnya, pandangan saya terhadap Ashura adalah Ashura boleh dikaitkan dengan sifat negatif manusia. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan saya. Sebarang pertanyaan anda boleh komen di comment section. Sekian, terima kasih.